masuk ini kepada kitab yang seterusnya. Dan beberapa pengajian yang lepas kita telah masuk ini kepada bab zakat. Dan kita dah 2 minggu ataupun 2 minggu kita tidak ada kelas. Akhir sekali kita sedang membicarakan tentang zakat fitrah. Sebelum itu kita membicarakan tentang zakat tanaman, zakat binatang, kita membicarakan tentang zakat emas dan perak. Dan zakat ini seperti mana kita mengatakan terbagi kepada 2 bahagian. Kita ada zakat al-amwal dengan zakat al-abdan. Kita ada zakat harta dengan zakat badan. Zakat badan yang dimaksudkan adalah zakat fitrah. Dan kita baru masuk ini kepada bab ini. Penulis yang sedang ini membicarakan tentang bilakah diwajibkan seseorang itu membayar zakat fitrah. Jadi mungkin saya rumuskan sikit. Beliau ini membicarakan tentang terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Yang maksudnya apabila masuk 1 Syawal. Apabila seseorang itu dia menemui sebahagian daripada Ramadan dan sebahagian daripada Syawal, diwajibkan dibayar zakat fitrah. Tapi kalau sekiranya dia tidak menemui Ramadan, dia hanya menemui Syawal sahaja, tidak diwajibkan dia membayar zakat fitrah. Tidak diwajibkan zakat fitrah ini ke atasnya. Seperti bayi yang dilahirkan selepas terbenamnya matahari, tidak diwajibkan ke atas bapanya untuk membayarkan zakat fitrah ke atasnya, sebab waktu kewajipan tidak terkena ke atasnya. Tapi kalau sekiranya bayi dilahirkan sebelum terbenamnya matahari dan selepas itu masuk ini kepada 1 Syawal, maka sekarang kita mengatakan diwajibkan ke atas bapanya untuk mengeluarkan zakat fitrah baginya. Begitu juga dengan kematian. Kalau sekiranya seorang meninggal dunia selepas terbenamnya matahari, diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah daripada harta peninggalannya. Tapi kalau dia meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari 1 Syawal, tidak diwajibkan zakat fitrah ke atasnya. Nanti penulis akan membicarakan tentang talak, penceraian. Bagaimana kalau sekiranya suami menceraikan isterinya. Kita akan lihat ini yang akan disebutkan nanti. Tapi mungkin kita baca dulu insyaAllah daripada mana kita berhenti. Muka surat 16. Waktu pembayarannya adalah sejak waktu diwajibkan hingga terbenamnya matahari Idul Fitri. Maka bagi orang merdeka seperti di atas, hendaklah membayarkan fitrahnya sebelum terbenam matahari Idul Fitri atas nama setiap muslim yang ia wajib menanggung nafkah dengan status isteri, milik atau kerabat dikala terbenam matahari akhir Ramadan, sekalipun isteri yang tertalak ra'ji atau isteri tertalak ba'in dalam keadaan hamil. Ini akhir sekali di sini kita berhenti ya, betul ya? Ya. Baik. Jadi di sini penulis ini mengatakan, kita lihat penulis ini mengatakan waktu pembayarannya adalah sejak waktu diwajibkan hingga terbenamnya matahari Idul Fitri. Jadi di sini waktu kewajipannya adalah 24 jam. Maksudnya di sini waktu kewajipan 24 jam. Bermula kewajipannya adalah apabila terbenamnya matahari pada akhir Ramadan sehingga terbenamnya matahari pada akhir 1 Syawal. Boleh faham insyaAllah? Jadi berapa jam? 24 jam. Dari masa 24 jam ini wajib seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sekiranya dia melambatkan mengeluarkan zakat fitrah selepas terbenamnya matahari 1 Syawal, maksudnya dah masuk 2 Syawal, di sini kita mengatakan diharamkan ke atasnya dan diwajibkan dia qada. Diharamkan ke atasnya dan diwajibkan dia qada. Jadi di sini penulis sedang menerangkan bilakah waktu kewajipan dan bilakah waktu akhir mengeluarkan kewajipan tersebut. Boleh faham insyaAllah? Taib.
Selepas itu beliau membicarakan tentang penceraian. Bagaimana kalau sekiranya seorang suami menceraikan isterinya? Maka beliau mengatakan, maka bagi orang merdeka seperti di atas hendaklah membayarkan fitrahnya sebelum terbenamnya matahari Aidul Fitri. Maksudnya sebelum terbenamnya matahari Aidul Fitri bagi 1 Syawal, sebelum dia masuk kepada 2 Syawal. Sebab itu adalah had kewajipan. Kalau dia melambatkannya maka dia berdosa. Atas nama setiap Muslim yang ia wajib menanggung nafkah ke atasnya. Ya, ini sekarang kita lihat keadaan kita. Ini sekarang pun kita bicarakan keadaan juga. Seperti mana tadi kita bicarakan keadaan. Sekarang ini kita lihat ini kepada keadaan. Satu orang ini misalan, kalau dia belum kahwin, dia seorang, dia ada wang, dia dah balik, maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat fitrah ke atas dirinya. Kalau dia berkahwin, maka sekarang kita mengatakan isterinya di bawah tanggungannya, diwajibkan ke atas dia bayar zakat fitrah ke atas dirinya dan juga ke atas isterinya. Kalau dia ada anak-anak, maka diwajibkan dia membayar bagi anak-anaknya. Kalau ibu bapanya sudah tidak boleh bekerja lagi, miskin, diwajibkan dia membayar zakat fitrah ke atas kedua ibu bapanya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan manusia-manusia yang di bawah tanggungannya. Jadi sekarang kita menanyakan soalan, siapakah manusia-manusia yang di bawah tanggungan kita? Maka isteri kita, anak-anak kita dan ibu bapa kita. Melainkan kalau ibu bapa kaya. Ada sebahagian dari ibu bapa, Masya Allah, dia mengatakan kepada anaknya, tak payahlah engkau tanggung aku akan tanggung diri aku sendiri. Nampak tak? Ini adalah keadaan yang berbeza. Tapi tak semua ibu bapa begitu. Ada ibu bapa yang miskin, mereka berhajat yang ini kepada anak-anak. Maka sekarang kita mengatakan diwajibkan ke atas anak-anak untuk memberikan nafkah ini kepada ibu bapa. Maka sekarang kita mengatakan begitu juga dengan zakat fitrah. Sebab keadaannya bagaimana kita nak faham zakat fitrah diwajibkan ke atas kita? Kita menanyakan soalan, adakah diwajibkan kita menanggungnya? Kita tidak diwajibkan kita menanggungnya. Kalau kita diwajibkan kita menanggungnya, maka diwajibkan kita bayar zakat fitrah baginya. Ini yang penulis ini sedang yang ini membicarakan. Jadi isteri kita salah seorang daripada yang diwajibkan kita memberikan nafkah, maka diwajibkan zakat fitrah. Milik di sini maksudnya apa? Yani hamba sahaya. Satu orang ada hamba, wajib bagi tuan mengeluarkan zakat fitrah bagi hambanya. Hamba tidak diwajibkan ke atas yang mengeluarkan zakat sebab ini hamba miskin, tidak memiliki harta. Tetapi tuannya wajib ini mengeluarkan baginya. Ataupun kerabat. Kerabat di sini maksudnya adalah keluarga. Keluarga seperti apa? Anak-anak. Ini kerabat di sini bukan maksudnya dalam bahasa kita kerabat seperti apa? Kita punya anak saudara ke bukan ya? Ini kerabat ini di sini maksudnya yang mereka-mereka yang ada ikatan kepada kita dan di bawah tanggungan kita. Tamam? Seperti anak-anak kita, karabah. Perkataan dalam bahasa Arab ini karabah, dia adalah anak-anak kita yang di bawah tanggungan kita. Begitu juga dengan kedua ibu bapa kita, mereka adalah karabah bagi kita. Diwajibkan kita memberikan zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka. Dikala terbenamnya matahari akhir Ramadan, ini adalah permulaan bagi kewajipan. Tamam? Sebelum ini penulis membicarakan tentang akhir waktu kewajipan. Jadi kita ada permulaan ini kewajipan dan akhir waktu kewajipan. Permulaan yang ini bagi kewajipan adalah terbenamnya matahari akhir Ramadan. Akhir waktu kewajipan adalah terbenamnya matahari apabila masuk ini 2 Syawal. Tamam? Jadi masa di antaranya adalah 24 jam. Dalam masa 24 jam wajib kita mengeluarkan zakat. Nah, ya. Ya saya. Terbenam matahari bila kita masuk ke Syawal. Ini adalah waktu kewajipan. Manakala akhir waktu kewajipan, dia ada terbenamnya matahari apabila masuk 2 Syawal. Betul ya? Yang ini maksudnya kita masih pada hari yang pertama ini. Kita masih pada hari yang pertama. Apabila terbenamnya matahari pada hari yang pertama, dah masuk 2 Syawal, maka ini kita mengatakan had yang ini akhir sekali. Kalau satu orang itu melambatkannya dengan sengaja, maka dia berdosa dan diwajibkan dia melakukan qada. Ini juga akan disebutkan nanti. Bukan maksudnya dia tak payah bayar zakat fitrah, tetapi dia nak kena melakukan qada, nak kena bayar juga. Dikala terbenam matahari akhir Ramadan, sekalipun isteri yang tertalak raj'i. Satu orang menceraikan isterinya dengan talak yang raj'i. Sekarang saya nak kita nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan talak yang raj'i dengan talak ba'in. Dulu kita dalam kitab Az-Zubar kita sudah membicarakan dalam bab nikah.
Adakah antum ini mengingatinya wahai jemaah sekalian? Jadi kita nak kena murajaah yang ini tentang perkara ini. Jadi kitab Fathul Mu'in ini dia adalah kitab yang tinggi sedikit. Jadi penulis ini dia tidak akan syarahkan apa itu talak raj'i. Dia bila tulis ini kitab ini, dia menyangkakan orang yang belajar sudah tahu dah. Betul tak? Dia terus ini masuk talak yang raj'i. Dia tak perlu terangkan walaupun ini belum lagi masuk bab nikah. Tapi kita dah belajar yang ini bab nikah, betul ke tidak? Sekurang-kurang ini kitab Zubat. Talak yang diraj'i, apakah yang dimaksudkan talak raj'i? Talak yang diraj'i ini maksudnya talak yang mana seseorang itu boleh merujuk isterinya kembali kepada pernikahan. Seperti talak yang pertama ataupun talak yang kedua. Dalam pernikahan yang dia sudah melakukan persetubuhan. Ini syaratnya. Dia mesti sudah melakukan persetubuhan. Tapi kalau dia belum lagi melakukan persetubuhan, selepas itu dia menceraikan isterinya, ini bukan raj'i. Ini adalah ba'in. Ba'in yang maksudnya dia tidak boleh rujuk balik. Dia tidak boleh rujuk balik isteri kepada pernikahan. Kalau sekiranya seorang suami sudah melakukan persetubuhan, lepas itu dia menceraikan isterinya, ini kita mengatakan raj'i. Isterinya sekarang dalam keadaan iddah. Dalam keadaan iddah. Dan iddah dia adalah 3 kali suci daripada haid dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Allah mengatakan wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mereka dalam iddah salasata quru. Al-Imam Syafi'i mengatakan quru di sini maksud athhar, 3 kali suci daripada haid. Jadi selagi mana isteri itu dalam keadaan iddah, adakah diwajibkan suami membayar nafkah? Ini soalannya. Adakah diwajibkan suami memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikan dengan talak raj'i? Wajib ke tidak wajib atas suami memberikan nafkah? Ini untuk kita nak faham ini dengan zakat fitrah. Sebab tadi kita mengatakan kaedah kan, sesiapa yang diwajibkan ke atas kita untuk kita membayar nafkah ke atasnya, diwajibkan kita bayar zakat fitrah ke atasnya. Sekarang seorang suami menceraikan isterinya. Dia menceraikan isterinya. Dia akan mengatakan, tapi saya dah ceraikan isterinya, adakah diwajibkan saya bayar zakat fitrah kepada isteri saya yang sudah diceraikan? Kita menanyakan kepadanya, ini raj'i bukan raj'i. Kalau dia mengatakan raj'i, sekarang soalan kita menanyakan, adakah diwajibkan nafkah bagi talak raj'i? Jawapannya adalah diwajibkan. Talak raj'i wajib suami memberikan nafkah. Wajib. Walaupun dia sudah cerai. Selagi mana isteri dalam iddah. Selagi mana, bukan maksudnya selama-lamanya. Maksudnya selagi mana isteri dalam iddah. Diwajibkan suami memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal. 2 perkara. Memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal pun wajib. Wajib. Kalau tak ada rumah, yang ni wajib bayar sewa. Cari yang ni rumah sewa sementara dalam iddah. Dan suami yang ni yang bayar, bukan yang ni isteri. Bukan yang ni isteri yang ni bayar. Taib, di sini penulis ini mengatakan diwajibkan atas suami untuk membayar zakat fitrah bagi isteri yang diceraikan dengan talak ini raj'i. Boleh insya-Allah. Jadi beliau mengatakan, sekalipun isteri yang tertalak raj'i ataupun isteri yang tertalak ba'in dalam keadaan hamil. Kenapa? Asalnya kita mengatakan kalau talak ba'in tidak ada nafkah, betul ke tidak? Talak ba'in adakah diwajibkan nafkah? Tidak. Satu orang ini menceraikan isteri dengan talak 3. Misalnya dia ceraikan isterinya dengan talak 3. Ini kita mengatakan ba'in kubra terus. Dia tak boleh rujuk balik dan tak boleh kahwin lagi. Melainkan dengan muhallil ataupun dikenali sebagai Cina buta. Tapi sampai hari ini saya tak tahu kenapa dipanggil Cina buta. Wallahu a'lam. Sampai hari ini saya tak tahu. Saya belum faham lagi dia punya kisah ni. Tetapi biasa ni orang Melayu mengatakan perkara ini. Ada jemaah menanyakan kepada saya mengatakan saya pun tak tahu kenapa. Mungkin ada kisah di sebalik ni. Tak tahu apa berlaku dulu 200 tahun ke 300 tahun yang lalu. Jadi mereka mengatakan yang ini adalah masalah Cina buta. Yang ini misalnya satu orang yang diceraikan isteri dengan talak 3. Kita mengatakan ini adalah ba'in kubra. Dia tidak boleh rujuk kembali dan dia tidak boleh berkahwin. Jadi apa dia nak buat? Dia nak kena tunggu. Nak kena satu orang ini berkahwin lepas ini iddah, satu orang lain kahwin dengan isterinya. Lepas itu menceraikan isterinya, lepas itu habis ini iddah, baru dia boleh kahwin. Baru dia boleh kahwin. Jadi di sini kita mengatakan inilah ba'in. Kalau dia talak ba'in, tidak diwajibkan suami memberikan nafkah.
Maka kalau suami tidak diwajibkan memberikan nafkah, maka tidak diwajibkan dibayar zakat fitrah. Talak bain. Tetapi bagi talak bain kita kena faham, diwajibkan suami menyediakan tempat tinggal, tapi tidak diwajibkan nafkah. Ini beza di antara talak raj'i dengan talak bain. Tapi di sini penulis mengatakan talak bain dalam keadaan hamil. Ini lagi satu perkara yang berbeza. Sekarang ini misalan, satu orang dia menceraikan isterinya dalam keadaan hamil. Isterinya hamil, dia ceraikan. Taib, dia ceraikan isterinya dengan talak 3 sebagai misal. Bain, kita mengatakan ini talak bain. Dia dah tak boleh rujuk balik. Tapi isterinya hamil. Adakah diwajibkan dia membayar nafkah? Disebabkan isterinya dalam keadaan hamil, diwajibkan dia memberikan nafkah. Walaupun ini adalah talak bain. Ini ceritanya. Jadi sekarang kita menanyakan soalan, adakah diwajibkan dibayar zakat fitrah ke atas isterinya yang talak bain, yang hamil? Ya, diwajibkan. Sebab kita mengatakan kalau nafkah diwajibkan, zakat fitrah diwajibkan. Kalau nafkah diwajibkan ke atasnya bagi isterinya, maka zakat fitrah juga diwajibkan. Boleh insya-Allah? Jadi kita nak kena faham beza di antara talak yang raj'i dengan talak bain. Tapi talak bain bukan saja talak 3 ya. Kita kalau berada bab nikah, talak bain yang ni boleh jadi apa? Satu orang yang misalan talak bain yang ni boleh jadi seperti talak ini khulu ini sebagai misal. Talak khulu ini juga ini dikenali ini sebagai bain. Ataupun ada satu orang dia tidak ceraikan isterinya talak 3, tapi dia sudah menceraikan isterinya kali yang ketiga. Dia tidak ini menggunakan talak 3, tetapi dia dah ceraikan kali yang pertama dulu. Lepas itu kali yang kedua dulu. Lepas itu dia pergi ceraikan kali yang ketiga. Sekarang kita mengatakan dia sudah sampai kepada bain. Dia dah tak boleh rujuk ini isterinya kembali kepada pernikahan. Boleh insya-Allah. Jadi penulis mengatakan atau isteri tertalak bain dalam keadaan hamil sekalipun seorang amah. Amah di sini maksudnya hamba sahaya ya, hamba perempuan. Sekalipun yang ini hamba perempuan. Yang ini satu orang ini kalau diperkahwin dengan seorang ini hamba perempuan, maka hukumnya ini sama. Nah, teruskan. Maka fitrah mereka berdua tertalak raj'i, bain, hamil, wajib ia tanggung, sebagaimana juga nafkah mereka. Zakat fitrah. Jadi diwajibkan zakat fitrah dan diwajibkan nafkah, dua perkara. Diwajibkan zakat fitrah dan juga diwajibkan nafkah. Ayo. Zakat fitrah isteri yang nusyuz tidak menjadi kewajiban suami kerana hak nafkahnya atas suami telah gugur. Bahkan kewajiban fitrahnya menjadi tanggungan sendiri bila ia kaya. Nah, sekarang ini penulis ini mengatakan kalau sekiranya seorang isteri nusyuz ini maksudnya dia keluar daripada ketaatan suami. Dia keluar daripada ketaatan suami. Suami mengatakan kepadanya, jangan ini kamu keluarin. Dia keluar ini tanpa ini pengetahuan ini suami ni sebagai misal. Ini nusyuz. Dan suami ni tidak mengetahui di mana ini isteri aku. Dah 2 hari tak balik rumah. Sekarang dalam keadaan seperti ini tidak diwajibkan suami memberikan nafkah kepada isteri ini. Dan bila kita mengatakan tidak diwajibkan suami memberikan nafkah kepada isteri, tidak diwajibkan zakat fitrah. Jadi sekarang siapakah yang mengeluarkan zakat fitrah bagi isteri? Isteri yang mengeluarkan, bukan suami. Dengan syarat ini isteri ada wang. Ini penulis mengatakan in kanat ghaniyah. Bukan maksudnya kaya di sini, sebab zakat fitrah ini nanti kita akan sampai kepadanya. Selagi mana seseorang itu memiliki harta lebih daripada harta yang dia memerlukan bagi hari raya, diwajibkan dia keluar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah tak semestinya orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu kaya. Kaya di sini maksudnya dia ada kelebihan lebih daripada harta untuk dia belanja pada malam dan hari bagi hari raya. Jadi diwajibkan isteri yang nusyuz, yang nashiza. Nashiza di sini maksudnya dia keluar daripada ketaatan suami. Dia tidak mentaati suami dia sama sekali. Tidak berbual dengan suaminya, mengasingkan dirinya daripada suaminya, keluar tanpa izin. Ini keadaan kita mengatakan nashiza.
tidak ada nafkah baginya, dan tidak diwajibkan suami memberikan membayar zakat fitrah. Nah, ini adalah pengecualian. Jadi dia mengatakan bahkan kewajipan fitrah ni menjadi tanggungan sendiri bila ia kaya. Jadi kita kena faham, kaya di sini maksudnya apa? Bukan yang dia kaya-kaya, tapi kaya maksudnya dia ada kelebihan. Maksudnya dia mampu bayar zakat fitrah, maka diwajibkan ke atasnya membayar ini zakat fitrah bagi dirinya. Nah, teruskan. Zakat fitrah isteri merdeka, tidak budak, kaya serta tidak sedang nusyuz, tidak menjadi tanggungan suaminya jika suami miskin. Nah, sekarang bagaimana pula kalau sekiranya seorang isteri dia berkahwin dengan seorang suami tapi miskin? Suami ini tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah, maka kita mengatakan tidak diwajibkan ke atasnya. Sebab kewajipan zakat fitrah adalah ke atas suami. Suami mengeluarkan zakat fitrah bagi isteri selagi mana isteri tidak nusyuz. Kalau isteri tidak nusyuz, kewajipan bukan ke atas isteri, tapi kewajipan ke atas suami. Tapi kalau suami miskin mengatakan saya tak ada wang, saya tidak ada wang untuk makan, macam mana saya nak keluarkan zakat fitrah? Kita mengatakan khalas, tidak ada zakat fitrah bagimu. Yang ini tidak diwajibkan. Jadi tidak diwajibkan ke atas suami mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, dan juga tidak diwajibkan ke atasnya mengeluarkan zakat fitrah bagi isterinya. Nah, kewajipan fitrahnya tidak dibebankan kepada suami kerana ketidakmampuannya, tidak pula menjadi tanggungan dirinya sendiri kerana kesempurnaan penyerahan dirinya kepada sang suami. Nah, jadi sekarang ini satu orang dari isteri dan anak-anak, dia mengatakan saya tidak ada wang sama sekali. Saya tidak ada wang sama sekali. Maka tidak diwajibkan ke atasnya membayar zakat fitrah bagi dirinya dan juga bagi tanggungannya. Betul ke tidak? Yang ini maksudnya tidak diwajibkan membayar zakat fitrah bagi dirinya, bagi isterinya, bagi anak-anaknya. Maka kewajipan ini telah gugur. Kewajipan ini telah gugur sebab ini suami dalam keadaan miskin. Nah, teruskan. Zakat fitrah anak kecil yang kaya tidak menjadi kewajipan sang ayah, maka wajib diambilkan dari harta anak itu. Ini adalah keadaan yang berbeza. Ada budak misalan dia kaya, yang ini dia belum balik lagi, tapi dia kaya. Bagaimana dia boleh kaya? Misalan ibunya meninggal dunia dan ibunya kaya, dan dia mewarisi harta daripada ibunya. Sekarang kita mengatakan, adakah diwajibkan ke atas ayahnya untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi anaknya yang kaya? Tidak diwajibkan sekarang. Sekarang yang diwajibkanlah anak itu. Wajib ini dikeluarkan daripada harta anak tadi zakat fitrah bagi anak itu sebab dia kaya. Nampak tak? Dia kaya. Melainkan kalau anak yang tidak ada harta, ini diwajibkan ke atas bapa ni untuk mengeluarkan baginya. Tetapi sekarang keadaannya adalah anaknya adalah anak yang kaya, anak yang kecil yang belum balik. Maka adakah diwajibkan bapanya mengeluarkan zakat fitrah baginya? Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Nah, teruskan. Ya. Ya, sekarang kita mengatakan anak ini adalah daripada tanggungan dari bapanya. Tetapi keadaannya sekarang anaknya memiliki harta. Memiliki harta yang mana dengan harta tersebut dia dapat menjalankan dari kehidupannya. Sekarang ini tidak diwajibkan dari bagi bapanya untuk memberikan dari nafkah. Apa sebabnya? Sebab anaknya anak yang kaya. Bilakah diwajibkan bagi bapa untuk memberikan nafkah kepada anak? Bila anak itu tidak ada harta, maka diwajibkan bagi bapanya untuk membiayainya. Ya saya? Isteri yang ini berbeza. Isteri kita tak boleh samakan ini isteri dengan apa kita mengatakan dengan anak. Sebab isteri ini walaupun ini isteri yang kaya diwajibkan atas suami untuk memberikan apa-apa. Melainkan kalau isteri itu mengatakan tak, saya tak perlu ini apa-apa daripada awak. Itu adalah pilihan dari isteri ini. Tetapi kewajipan yang ditetap ini ke atas suami. Berbeza dengan anak. Ini macam konteks zaman sekarang, macam anak-anak kita sekarang
Ya. bawa tanggungan kita, tapi orang dah kerja, dah ada duit sendiri. Ini akan datang. Oh, belum lagi. Tetapi saya rumusan untuk menjawab soalan ini, apabila anak sudah balik, tidak diwajibkan bagi ibu bapa untuk, ini bukan menjadi kewajipan ibu bapa untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka. Mereka nak kena keluarkan zakat fitrah bagi diri mereka sendiri kalau mereka ada kemampuan. Dan kalau ibu bapa nak mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka, wajib minta izin. Wajib minta izin. Minta izin daripada, mengatakan kepada anak, saya akan mengeluarkan zakat fitrah ini bagi awak, sebagai misal. Dia mewakilkan kita sebagai misal. Ayo. Bila sang ayah membayarkan fitrahnya dari harta ayah sendiri juga boleh, dan boleh pula minta pembayaran kembali jika hal itu diniatkan waktu pembayaran fitrah. Sekarang ini ada dua perkara di sini. Tadi kita mengatakan anak yang kaya. Anak yang kaya tidak diwajibkan bagi bapa untuk membayarkan zakat fitrah baginya. Jadi zakat fitrah siapa yang bayar? Daripada harta anak. Tamam? Tapi kalau bapa mengatakan tak apalah saya nak bayarkan, boleh ke tidak? Boleh pun. Jadi bapa ada dua pilihan. Sama ada bapa mengeluarkan daripada hartanya sendiri untuk memberikan zakat fitrah bagi anaknya, ataupun dia mengambil wang ini anak tersebut untuk sebagai wakil membayarkan zakat fitrah ini bagi anaknya. Dan dia boleh mengubah niat. Dia boleh mengubah. Mungkin dia pada awal dia mengatakan saya nak pakai duit saya, tapi bila sampai ni dekat orang miskin, dia mengatakan saya change saya punya mind. Saya sekarang ini nak memakai harta daripada anak saya. Maka tidak ada masalah. Sebab dia ada dua pilihan. Sama ada dia menggunakan hartanya sendiri, ataupun dia menggunakan harta ini bagi anaknya. Boleh kita faham insya-Allah? Nah, jadi walaupun dia dah niat nak menggunakan hartanya, lepas itu dia tukar dia punya niat, tak jadi, sekarang nak menggunakan harta anaknya pun boleh. Tidak ada masalah. Nah, zakat fitrah anak hasil zina menjadi kewajipan sang ibu. kenapa ya ni kita mengatakan anak zina ini dia tidak ada kait-mengait ini dengan bapanya yang melakukan zina. Dia hanya ada berkait dengan ibunya. Jadi zakat fitrah tidak diwajibkan atas bapa yang zina, tetapi diwajibkan atas ibunya. Jadi wajib bagi ibunya mengeluarkan zakat fitrah bagi anaknya yang zina, anak zina ini. Sebab dia tidak berkait ini dengan bapanya yang melakukan zina. Boleh faham insya-Allah ya? Nah. Zakat fitrah anak yang sudah besar serta bisa bekerja tidak menjadi kewajipan sang ayah. Ini adalah jawapan bagi soalan tadi. Anak yang sudah baligh, yang besar maksudnya sudah baligh ya. Anak yang sudah baligh. Sekarang ini kita mengatakan kewajipan ini zakat fitrah ini ke atasnya. Sebab ini dia sudah baligh, maka diwajibkan ke atasnya mengeluarkan ini zakat fitrah kalau dia ada kemampuan. Dan kalau bapanya nak membayarkan baginya, seperti mana kita mengatakan, perlu memberitahu kepada anaknya yang dia akan mengeluarkan zakat fitrah bagi anaknya. Tapi keadaan yang ni masyarakat kita yang kita tinggal ada tak? Bapa mengatakan kepada anak, wahai anak, nanti insya-Allah saya akan bayarkan ini zakat fitrah ini bagi awak. Boleh ya? Boleh, Pak. Ada. Biasa apa jadi bapa dia bila dah balik, anak dia pun tak tahu ini tentang zakat fitrah, dan anak dia pun tak tahu jadi bapa dia ada dah bayarkan ni. Bapa hanya mengatakan dah settle dah. Anak dia pun tak tahu ini bapa dia dah bayarkan. Maka ini masalah ya. Kita tidak boleh melakukan sedemikian. Jadi anak kita kalau sudah baligh, perlu kita terangkan kepadanya. Sekarang ini zakat fitrah adalah kewajipan bagi tiap-tiap ini orang yang baligh. Apalagi kalau dia dah bekerja sebagai misal. Kalau dia dah bekerja, dia ada duit, kan? Dia nak kena keluarkan zakat fitrah. Tapi bapa, kadang-kadang bapa yang ni dah biasa bayar bagi anak-anak daripada kecil hingga ke besar. Bapa bayarkan. Tapi kalau tanpa izinnya tidak sah. Tanpa izin. Bapa balik rumah mengata anak dia tak tahu yang bapa dia dah bayarkan. Maka ini tidak sah. Sebab ini tidak sah sebagai wakil. Sebab sekarang kita mengatakan kewajipan bukan ke atas bapanya, tapi kewajipan ke atas anaknya. Dan bapa berbayar kepada anak, anak tak tahu. Maka bapanya adalah yang ini sebagai orang yang wakil
Betul ke tidak? Dia bila bayar zakat fitrah bagi anaknya, dia adalah ibarat apa? Seorang yang mewakili anaknya. Nampak tak? Jadi anaknya perlu mengetahui. Kalau dia tidak mengetahui, maka tidak sah. Tapi ini ramai orang tidak, mungkin yang ini tidak mengetahui di perkara ini. Ia menyebabkan ini zakat fitrah ini tidak yang ini menjadi sah. Sebab kita ada syarat-syarat ini bagi perwakilan. Teruskan. Kewajipan zakat fitrah tidak wajib bagi budak kafir dan juga orang murtad. Nah, zakat fitrah bagi budak di sini maksudnya hamba ya, hamba yang kafir. Tidak diwajibkan bagi tuan mengeluarkan zakat fitrah bagi hamba yang kafir, dan tidak diwajibkan yang di atas seorang yang murtad. Tapi kalau dia masuk Islam balik, dia nak kena qada semua sekali. Satu orang ini na'udzubillah min zalik, kalau murtad, dia murtad ini selama 10 tahun. Lepas 10 tahun dia masuk Islam balik, kita mengatakan nak kena bayar balik tiap-tiap Ramadan, yakni nak kena bayar balik ini semua ini zakat fitrah. Betul ke tidak? Solat nak kena qada. Begitu juga zakat harta juga yang ini nak kena bayar semua sekali. Jadi orang yang murtad berbeza dengan kafir asli. Kalau kafir, dia tidak wajib apa-apa. Hatta dia masuk Islam, kita mengatakan tidak diwajibkan dia qada. Tetapi murtad tidak. Dia nak kena qada hari-hari kemurtadannya. Nah, Ustaz, tadi yang anak dewasa balik, dia tak kira dia mampu atau tidak bayar. Bukan, dia balik kepada kemampuan. Kalau dia miskin ini misalnya dia tidak ada harta sama sekali. Kalau dia tidak ada harta ini sama sekali, maka dalam keadaan seperti ini tanggungannya balik ini kepada bapanya. Tapi juga bapanya belum minta izin daripadanya. Tetap minta izin juga. Ya. Masa dia dah balik kan? Ya. Sebab ini dia sudah balik. Nah, teruskan. Dan juga orang murtad kecuali bila telah kembali masuk Islam. Adalah menjadi kewajipan suami pembayaran fitrah pelayan wanita sang isteri. Bila pelayan itu juga adalah amat milik suami atau milik isteri yang menjadi pelayan isteri. Okey, sekarang ini kita nak lihat perkara ini. Penulis tadi beliau mengatakan diwajibkan bagi seorang untuk membayar zakat fitrah bagi hamba sahaya. Yang dimasukkan dengan pelayan ini di sini adalah hamba sahaya. Yakni misalan satu orang ini berkahwin. Selepas itu dia membeli hamba. Dan setelah dia membeli hamba dan hamba ini berkhidmat kepada isterinya. Hamba ini berkhidmat ini kepada isteri. Maka diwajibkan bagi orang ini untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi hamba tadi. Diwajibkan dibayar zakat fitrah ini bagi hamba. Dan begitu juga diwajibkan dia membayar zakat fitrah bagi pelayan. Ini berbeza sedikit. Zaman dahulu ada orang yang misalan dia tinggal di dalam rumah tanpa diberi gaji. Hukumnya seperti hamba. Yakni maksudnya makan dan minumnya semua dijaga, tempat tinggalnya dijaga. Dia hanya duduk dalam rumah dan dia bekerja dalam rumah tersebut. Maka di sini kita ada khilaf dengan ulama. Adakah diwajibkan bagi tuan rumah membayar zakat fitrah baginya ataupun tidak? Maka pendapat yang mu'tamad adalah tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Yang diwajibkanlah hamba sahaya, bukan pelayan. Apa beza hamba sahaya dengan pelayan? Hamba sahaya ni hamba, betul ke tidak? Tetapi ini pelayan tak semestinya ini hamba. Dia seseorang yang bekerja dalam sebuah rumah tanpa dibayar gaji. Tapi kalau kita membayar gaji macam maid, ini tidak diwajibkan zakat fitrah ke atasnya. Yani dia nak kena bayar zakat fitrah. Boleh faham insya-Allah? Zaman sekarang ini ada orang mungkin tanya bagaimana dengan maid? Maid ini, adakah maid ini hamba? Tak, tentu sekali tidak ya. Maid dia bukan hamba. Kenapa dia dibayar gaji? Dia dibayar gaji, dia adalah wanita merdeka. Maid adalah wanita merdeka. Jadi apabila dia wanita merdeka dan dibayar gaji, wajib dia bayar zakat fitrah bagi dirinya. Wajib dia bayar zakat fitrah bagi dirinya kalau dia ada kemampuan. Kalau dia ada kemampuan.
Tetapi kalau dia hamba sahaya, wajib zakat fitrah ke atas siapa? Ke atas jadi tuannya. Nah, jadi kita baca sekali lagi. Ya. Kat sini dia tulis adalah menjadi kewajipan suami pembayaran fitrah pelayan wanita sang isteri. Ya. Bila pelayan itu juga adalah amat milik suami. Ya, ini dia mengatakan, sekarang ini kita mengatakan pelayan. Bilakah diwajibkan atas suami membayarkan zakat fitrah bagi pelayan itu? Dia mengatakan kalau sekiranya pelayan itu adalah amah. Amah. Ini amah di sini maksudnya amah. Amah maksudnya hamba sahaya. Jadi di sini penulis ini mengatakan syaratnya adalah dia mesti hamba sahaya. Tapi kalau dia bukan hamba, dia setakat yang dia duduk dalam rumah, tapi dia bukan hamba, ini tidak diwajibkan kita bayar zakat fitrah yang di ke atas ni. Sebab dia bukan hamba kita. Walaupun dia tidak ada gaji, syuf. Nah, boleh faham insya-Allah. Dia tidak ada, di sini ada khilaf. Seperti mana saya mengatakan tadi, sebahagian dari ulama mereka mengatakan diwajibkan bagi tuan rumah bayar zakat fitrah baginya. Sebab yang ini dia duduk dalam rumah tersebut, yang ini tanpa yang ini gaji. Dia kerja, dia memang berkhidmat. Dia berkhidmat dalam rumah tersebut. Tapi dia bukan amah. Di sini penulis ini mengatakan syarat wajib tuan rumah membayar zakat fitrah kalau sekiranya dia amah. Kalau dia bukan amah, tidak diwajibkan. Atau milik isteri yang menjadi pelayan isteri. Namun tidak wajib bila pembantu itu telah digaji. Nah, kalau pembantu digaji, ini bukan amah. Kalau digaji, ini macam maid zaman sekarang yang kita ada. Ini tidak diwajibkan tuan rumah bayar zakat fitrah. Nah, tidak pula fitrah orang wanita yang menemani isteri sekalipun atas izin suami. Ini yang tadi kita mengatakan orang yang pelayan. Yang ini maksudnya dia berkhidmat. Tapi dia bukan hamba. Dia berkhidmat tanpa gaji. Nah, tidak diwajibkan bagi tuan rumah bayar zakat fitrah bagi ini. Demikian menurut pendapat yang muktamad. Okey, di sini antum nak lihat tulis ada khilaf. Ini menurut ini kepada pendapat muktamad. Tetapi ada pendapat mengatakan diwajibkan bayar zakat fitrah bagi siapa? Bagi pelayan. Yang ini kalau dia tidak ada gaji, dia duduk di rumah sebagai melakukan khidmat. Hatta zaman sekarang ada orang seperti ini. Dia maksudnya dia tidak ada gaji sama sekali. Dia duduk dalam sebuah rumah dan dia melakukan kerja rumah. Jadi tuan rumah hanya memberikan makanan dan tempat tinggal, tak ada gaji. Boleh faham insya-Allah? Jadi di sini kita ada khilaf, adakah diwajibkan tuan rumah bayar zakat fitrah bagi ini? Ataupun kita mengatakan dia nak kena bayar zakat fitrah tapi dia miskin, dia tidak ada harta. Khalas, kalau dia tidak ada harta, ini zakat fitrah tidak diwajibkan. Tapi ada pendapat mengatakan tuan rumah nak kena wajib ini bayarkan zakat fitrah baginya. Sebab ini dia mengambil ini hukum ini hamba sahaya. Wajib bagi sang puan membayar fitrah amahnya yang telah dikawinkan dengan lelaki miskin. Nah, sekarang ini keadaan ada hamba perempuan. Dia berkahwin dengan lelaki miskin. Lelaki suaminya tak mampu bayar zakat fitrah bagi isterinya. Sekarang terkena pada tuannya. Tuannya sekarang nak kena wajib bayar zakat fitrah bagi yang ini hambanya. Sebab suaminya miskin, tidak mampu bayar zakat fitrah bagi isterinya. Teruskan. Fitrah wanita merdeka kaya yang dikawinkan dengan budak adalah kewajipannya sendiri. Nah, yang ini seorang wanita misalnya berkahwin dengan hamba, maka tidak diwajibkannya ke atas yang ini hamba. Maka diwajibkan yang ini ke atas dia untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya kalau dia memiliki harta. Nah, teruskan. Bukan tanggungan budak itu sekalipun kaya. Dalam Al-Bahar Al-Rawiyani
berkata, Al-Bahar ini adalah nama kitab ya. Nah, apabila sang suami sedang tidak ada, maka bagi isteri boleh berhutang biaya nafkahnya kerana darurat, tapi tidak boleh berhutang biaya zakat fitrahnya kerana sang suamilah yang dibebani kewajipannya. keadaan ini adalah kalau sekiranya suami dia musafir dan dia tidak balik, dia tidak memberikan nafkah kepada isteri, maka dibolehkan bagi isteri untuk berhutang bagi nafkah. Sebab isteri tidak ada duit dan ada anak-anak sebagai misal. Jadi bagaimana dia nak belanja atas dirinya dan anak-anaknya, maka dia boleh yang hutang. Tetapi tidak diwajibkan dia bayar zakat fitrah. Sebab zakat fitrah ini diwajibkan atas suami, betul ke tidak? Bukan ini atas ini isteri. Tapi berkenaan yang ini dengan nafkah, dia boleh berhutang. Dia boleh berhutang sebab ini berhajat ini kepada nafkah. Kalau suaminya kembali, maka diwajibkan atas suami untuk selesaikan hutang tadi. Begitu juga dia boleh ini berhutang bagi anak-anaknya. Nafkah ini bagi anak-anak. Ini yang dimaksudkan. Wa kadza ba'duhul muhtaj. Anak-anaknya dan tanggungan yang lain seperti ibu bapa dan sebagainya. Jadi dia boleh yang ini berhutang disebabkan mendapatkan nafkah. Tetapi bukan ini untuk membayar zakat fitrah. Kenapa? Sebab zakat fitrah tidak diwajibkan ke atasnya. Ini sebab ini dia miskin. Ayo. Begitu pula diperbolehkan bagi orang tua dan keturunannya yang memerlukan pembiayaan. Nah, jadi orang tua saya seperti ibu bapanya. Begitu juga anak-anaknya. Maka dibolehkan yang kita berhutang untuk memberikan nafkah kepada mereka. Nah, teruskan. Kewajipan pembayaran fitrah atas orang-orang di atas dan atas nama mereka yang telah disebutkan adalah bila harta zakat fitrah itu merupakan kelebihan dari makanan pokok untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ditanggung biaya hidupnya selama sehari semalam Idul Fitri. Sekarang penulis ini akan membicarakan ini tentang apa? Dia akan membicarakan tentang kadar yang diwajibkan kita membayar zakat fitrah. Jadi setelah kita memahami siapakah yang diwajibkan membayar zakat fitrah dan begitu juga dengan tanggungan-tanggungan, maka sekarang kita menanyakan soalan, bagaimana seseorang itu nak mengeluarkan zakat fitrah? Apakah yang diwajibkan? Maka beliau mengatakan kewajipan pembayar zakat fitrah atas orang di atas dan atas nama mereka disebutkan adalah bila zakat harta itu merupakan kelebihan daripada makanan pokok. Ini yang kita mengatakan syarat bagi kewajipan mengeluarkan zakat fitrah. Dia mesti ada kelebihan. Kelebihan bagi hari raya dan malamnya, yakni 24 jam. Sekali lagi ini balik ini kepada 24 jam. Sekarang kita menanyakan soalan. Satu orang dia ada isteri dan 3 orang anak. Tamam? Dia ada isteri 3 orang anak. Berapakah yang dia memerlukan bagi pembelanjaannya bagi hari raya Idul Fitri di Singapura? Ini soalannya. Jadi kita boleh melakukan anggaran. Anggaran ini misalnya ini $300 sebagai misal. Ini hanya anggaran ya. Letaklah kita mengatakan $300. Sekarang kita menanyakan soalan, dia dalam simpanannya ada tak dia wang lebih daripada $300? Dengan syarat ini dia tidak ada hutang. Yang maksudnya dia ada wang ini yang lebih daripada wang tersebut. Dia ada wang yang lebih daripada wang tersebut. Kalau sekiranya dia ada yang lebih, maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau sekiranya dia mengatakan dia ada wang tapi tak sampai $300. Jadi dia memerlukan $300 ini pada hari raya, tetapi dia tidak ada wang tersebut, maka tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakat fitrah. Jadi di sini penulis sedang menerangkan bilakah masanya seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi syaratnya adalah kalau dia ada kelebihan bagi malam hari raya dan hari raya, yakni 24 jam, kelebihan ini daripada keperluannya bagi dirinya dan juga dengan mereka di bawah tanggungannya. Jadi kalau ada 3 anak, dia ada 1 isteri, lepas tu ada 2 ibu bapa misalnya yang sudah tua,
Ini juga termasuk sebab ini sebab dalam tanggungannya. Jadi berapakah perbelanjaannya untuk membeli makanan dan pakaian, dan yang ini perbelanjaan yang dibagi hari raya. Kalau di Singapura kita mengatakan 300 ke 500 ke. Kalau sekiranya dia ada lebih daripada itu, maka yang lebih itu kita mengatakan wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Nah, dan dia mengatakan di sini hidupnya selama sehari semalam Idul Fitri, daripada terbenamnya Idul Fitri sampai terbenamnya 2 Syawal. Berapa yang ini keperluan ini? Ini soalan. Maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat fitrah kalau lebih daripada itu. Daripada pakaian, tempat tinggal dan pembantu. Kalau dia ada pembantu, dia memerlukan ini kepada pembantu. Jadi kos yang dibagi membeli pakaian, bagi perumahannya, dan juga yang dibagi pembantunya. Jadi berapakah pembelanjaannya? Daripada situ kita dapat tahu sama ada diwajibkan dia keluarkan zakat fitrah ataupun tidak diwajibkan dia keluar zakat fitrah. Maka di sini kita mengatakan kalau satu orang terlalu miskin dan dia tidak ada duit nak bayar duit bil, dia tidak ada duit yang untuk nak beli makanan, ini khalas kita mengatakan tidak diwajibkan zakat fitrah ke atasnya. Walaupun keadaan kita di Singapura ini zakat fitrah ini walau macam mana pun orang ini tetap akan bayar, betul ke tidak? Walau macam mana pun ini orang tetap akan membayarnya. Tetapi kalau orang yang betul-betul ini miskin tidak diwajibkan mereka yang ini membayar. Yang kesemuanya diperlukan olehnya sendiri atau diperlukan oleh orang yang ditanggung biaya hidupnya. Juga kelebihan daripada pembayaran hutangnya. Sekarang kalau satu orang mengatakan misalnya saya memerlukan $300 tapi saya ada $305. Saya memerlukan 300. Maka $5 ini kita nak kena keluarkan zakat fitrah. $5. Tapi $5 kita mengatakan ini hanya bagi satu orang. Satu orang ini siapa? Bagi orang itu. Walaupun dia ada isteri dan ada anak-anak. Jadi hanya diwajibkan ke atas dirinya, tidak diwajibkan ke atas isteri dan anak-anaknya. Tapi kalau dia ada $350 ini cukup tak bagi semua orang? Cukup. Maka sekarang kita mengatakan wajib ini dibayar zakat fitrah. Boleh insya-Allah? Kita teruskan lagi. Menurut pendapat yang dipegangi dan dalam hal ini berbeza dengan pendapat Al-Majmu'. Afwan. Ini sebelum. Penulis beliau membicarakan tentang hutang. Satu orang ini misalan dia ada hutang. Dia mengatakan saya memerlukan $300 bagi hari raya, $300. Tetapi saya ada hutang $300 dalam masa yang sama dan saya nak kena bayar. Maka ini kita mengatakan tidak ada zakat fitrah ini ke atasnya. Tidak ada zakat fitrah ini ke atasnya. Walaupun ini hutang tersebut tidak spontan. Yang ini maksudnya bukan dia kena bayar sekarang, tetapi nanti. Ini mengikut ini pendapat seperti mana penulis mengatakan. Teruskan. Juga kelebihan dari pembayaran hutangnya. Menurut pendapat yang dipegangi dan dalam hal ini berbeza dengan pendapat Al-Majmu'. Besar zakat fitrah itu satu orang adalah satu sah. Jadi berkenaan dengan hutang ini mengikut pada pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab seperti mana penulis mengatakan alal mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad, orang yang hutang tidak diwajibkan dia bayar zakat fitrah kalau sekiranya dia dibebankan dengan hutangnya sehingga kan dia tak cukup wangnya untuk pembiayaannya pada hari raya Idul Fitri. Ini adalah mengikut kepada pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang muqabil ataupun pendapat yang berbeza mengatakan tetap diwajibkan orang yang hutang kalau sekiranya hutangnya bukan spontan. Yang ini maksudnya dia bukan nak kena bayar sekarang, tapi lagi 2 bulan ini misalnya. Dia diberikan tempoh. Diwajibkan yang ini dia membayar yang ini zakat yang ini fitrah. Besar zakat fitrah untuk satu orang adalah satu sah. Makanan pokok yang lumrah pada daerah orang yang dizakat fitrahi. Satu sah iaitu 4 mod. Satu mod adalah 1/3 litren. Dan menurut perkiraan segolongan ulama adalah sepenuh cukupan 2 telapak tangan yang sedang. Jadi sekarang penulis ini dia akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan satu sa'. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
diwajibkan kita membayar zakat fitrah daripada makanan pokok. Ini juga saya terlepas tadi ya, makanan pokok ya. Kita nak kena mengambil iktibar makanan pokok. Di Singapura makanan pokok kita tak ada masalah. Makanan pokok kita ada beras. Singapura, Malaysia, Thailand semua sama. Tapi kalau di India tengok tempat. Kalau Tamil Nadu beras. Kalau Delhi gandum. Jadi kalau kita kat Delhi kita tak boleh gunakan beras. Kita tak boleh guna timbangan beras. Kita nak kena gunakan timbangan gandum. Kalau kita keluarkan zakat fitrah di sana. Manalah tahu satu orang misalan hari raya dekat sana. Lepas tu dia nak keluarkan zakat fitrah di sana. Dia nak kena gunakan gandum. Dia tak boleh, dia tidak boleh mengeluarkan beras tadi kat sana. Tapi kalau dia dekat sini, dia mengeluarkan beras. Nah, kadang-kadang satu negeri ni ada dua makanan pokok. Ada dua makanan pokok. Maka tidak ada masalah, dia boleh pilih nak gunakan beras ataupun gandum. Lepas itu kita ada istilah satu sa'. Satu sa' ini dalam 4 mod. Sekarang saya nak terangkan mod. Kalau kita faham mod, kita akan faham sa'. Mod yang dimaksudkan adalah kalau satu orang itu dia tangannya tak terlalu besar, tak terlalu kecil, dia buat begini. Sekarang ini kalau saya ada beras kat depan saya ambil beras begini dengan dua tangan. Dengan dua tangan begini. Ini adalah satu mod. Jadi kalau siapa-siapa nak bikin eksperimen, ambil beras yang begini kat rumah, lepas tu timbang. Itu satu mod. Berapa kita dapat? Berapa gram yang kita dapat? Jadi satu mod adalah tangan begini. Tamam? Ini yang dimaksudkan dengan satu mod. Zakat fitrah satu sa'. Satu sa' adalah kali 4. Jadi timbangan ini masalahnya apa yang saya lihat, kadang-kadang dia berbeza daripada satu beras dengan beras yang lain. Ada beras berat sikit, ada beras ringan. Betul ke tidak? Jadi kita kena lihat ini apa jenis beras yang kita keluarkan. Jadi biasanya kita lebihkan sedikit to play safe. Kita lebihkan sedikit. Biasa kalau kat Singapura satu orang ini kita keluarkan terus 5 kilo. 5 kilo khalas ini, lebih daripada satu sa'. Betul tak? Biasanya satu sa' ini dia 2.2 kg. 2.2. Kebiasaannya begitu. Tapi kita boleh, seperti mana saya mengatakan, kita boleh eksperimen ini kat rumah. Kita ambil ini beras ini begini, kita letak dekat dacing. Tengok berapa beratnya. Lepas tu kita kali 4. Daripada situ ini kita dapat tahu satu sa' ini berapa. Kita lebihkan sedikit. Paling lebih pun kita mengatakan 2.5 kg. 2.5. Dia tak sampai kepada 3 kg. Jadi ini diwajibkan atas satu orang. Diwajibkan atas satu orang. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, jangan pula kita lupa ini, tidak sah mengeluarkan duit. Betul ke tidak? Pendapat yang mu'tamad, kita mengeluarkan dengan makanan pokok, yakni memberi yang kepada orang miskin yang makanan pokok. Kita memberikan yang beras. Selain daripada itu tidak boleh. Tetapi dalam mazhab Abu Hanifah, beliau mengatakan kita lihat mana yang lebih manfaat kepada si miskin. Kalau lebih manfaat ini beras, kita berikan beras. Tapi kalau lebih manfaat ini harganya, kita memberikan kepada harganya. Jadi satu sa' ini berapa harganya? Kalau kita mengatakan 2.5 kg ini beras. Jadi kalau kita lihat ini kepada beras yang tak terlalu mahal dan tak terlalu murah, pertengahan. Pertengahan boleh kita mengatakan beras harmoni. Kalau basmati ini kira high end sikit. Basmati 1 kilo berapa? Mungkin kita mengatakan $15 mungkin. Kalau 5 kilo. Jadi setengah kilo $7.50. Ada beras ini misalan 5 kilo $10. Jadi setengah kilo $5. Jadi dia punya harga adalah di antara $5 ini dengan yang ini sikit lebih kurang ini $10. Jadi mengikut dari pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan boleh kita mengeluarkan harganya. Jadi kita lihat ini kepada harga beras. Jadi kita mengeluarkan satu sa' bagi harga tersebut. Biasa apa yang saya anjurkan kita melakukan, kita mengeluarkan dua-duanya. Sebab di sini kita mengatakan orang miskin dia lebih manfaat duit. Ke zaman sekarang kalau kita tanyakan kepada orang miskin, kita ada 10 orang miskin, mana awak nak pilih? Beras ke wang? Saya rasa 10 orang miskin kita ada 10 orang yang mengatakan wang. Kenapa? Sebab zaman sekarang keadaannya adalah mereka nak memerlukan wang untuk bayar duit bil.
Ada orang yang dia mengatakan, saya tak risau atas makan saya, tapi saya risau atas bil saya. Saya risau ini atas ini bil ini air, api air. Dan biasanya pada bulan Ramadan pula, kalau orang miskin ini misalan banyak sangat beras dia dapat. Ada orang miskin misalan dia dapat beras, dia dah boleh buka kedai misalan. Yang ni banyak sangat orang kasih dia beras. Jadi apa dia nak buat? Banyak sangat beras. Jadi kita boleh memberikan ini kepadanya. Kita boleh memberikan kepadanya wang. Kita melakukan taklid ini kepada mazhab Imam Abu Hanifah, tidak ada masalah. Tetapi apa yang biasa saya melakukan dan saya anjurkan, kita keluarkan dua-dua. Kita memberikan beras dan wang. Itu adalah amalan yang baik. Ada sebagian orang bila dia memberikan zakat fitrah, dan biasanya zakat fitrah pun tak banyak kan. Yang ni biasanya zakat fitrah, kalau satu orang ini misalnya dia hanya suami isteri saja, dia keluarkan bagi dirinya, dia keluarkan bagi isterinya. Yang ni harta dia keluarkan $10, $20 dah cukup dah zakat fitrah. Jadi apa sebagian orang buat, dia ada lebih lagi, dia beli beras. Jadi dia kasih beras dan wang. Dan dia niatkan ini sebagai zakat, dia niatkan sebagai zakat fitrah. Dan itu lebih afdal kita cari orang miskin. Kalau kita kenal orang miskin, kita berikan ini kepada mereka dengan yang ini wang kita sendiri. Supaya yang ini hati kita menjadi tenteram, kita telah melaksanakan kewajipan kita. Kita telah melaksanakan kewajipan kita. Itu adalah lebih afdal. Nah, teruskan. Maka belum cukuplah jika bukan makanan pokok yang lumrah di daerah orang yang difitrahi. Nah, di sini penulis dia menekankan tentang daerah. Daerah apa maksudnya? Dia kena lihat kepada daerah yang kita mengeluarkan zakat fitrah. Di mana kita mengeluarkan zakat fitrah? Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah di Singapura, beras. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah di Delhi, gandum. Jadi dia punya harga pun tak sama. Satu sak gandum dengan satu sak beras tak sama. Dan wajib ini kita memberikan gandum kepada orang miskin. Kalau kita memberikan harga, balik ini kepada harga gandum. Jadi dia balik ini kepada tempat yang kita mengeluarkan zakat fitrah. Ini yang beliau mengatakan, makanan pokok yang lumrah pada daerah orang yang dizakat fitrahi. Cantik bahasa ini ya. Yang zakat fitrahi. Satu sa' iaitu 4 mod. Satu mod 1/3 ratal. Ini ratal ini sudah mati dah. Maksudnya perkiraan ini sudah tidak ada dalam dunia ini. Ini apa yang saya tahu. Yang ini maksudnya kat pasar-pasar di dunia sudah tidak menggunakan ratal. Ini ada perkiraan ini zaman dahulu beratus tahun yang lalu. Zaman sekarang semua menggunakan kilo dengan gram, dengan ounce, dengan pound. Dan menurut perkiraan segolongan ulama adalah sepenuh cukupan 2 telapak tangan yang sedang. Yang ini maksudnya tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Sebab perkataan mod daripada madda. Madda ni yang begini. Ini yang dimaksudkan madda. Jadi mod ini maksudnya bila kita melakukan begini. Okey, saya rasa kita berhenti di sini ya. Selepas itu penulis ini menerangkan kenapa kutul balad, yakni kenapa kita wajib mengeluarkan makanan pokok daerah. Sebab ia lebih manfaat kepada orang yang memerlukan pada daerah. Kita kalau mengeluarkan beras ini di Delhi, orang ada masalah sikit. Itulah sebab mereka jarang ini makan nasi kat sana. Jadi itu sebab Islam mewajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah balik ini kepada keadaan daerah. Kita tidak boleh pilih. Sebab itu lebih manfaat bagi orang miskin di sana. Ada siapa ada soalan? Tidak ada ya? Ya. Misalnya kalau kita nak kasih satu orang miskin tu beras Ya. tapi bila kita sampai rumah dia dah banyak beras Ya. kita masih boleh kasih. Kita masih boleh berikan kepadanya. Jadi apa dia boleh buat? Dia kalau ada banyak beras, dia boleh jual beras itu. Sekarang sudah menjadi miliknya. Sudah menjadi miliknya. Jadi dia boleh jual beras ini kepada orang lain. Jadi kalau kita niat nak bantu dia, kita beli beras daripada dia. Ini adalah jual beli. Ini adalah jual beli, bukan atas kita mengatakan dia bayar fitrah ke atas, kita bukan. Tapi kita beli daripada dia. Kita fitrah tak ada beras, lepas tu kita beli beras tu kita kasih, kita keluarkan fitrah kat orang lain, boleh?
kita apabila memberikan zakat fitrah sekarang, kita nak jaga sikit. Jangan kita meletakkan syarat. Jangan kita mengatakan, baik, sekarang saya berikan awak zakat fitrah, tapi nanti lepas tu awak jual saya balik Kita nak ada faham. Kita nak ada faham. Yang ini sekarang kita memberikan zakat fitrah. Kita uruskan zakat fitrah dulu. Dari bila dia ada zakat fitrah, kita mengatakan yang ni beras yang ada dekat rumahnya, kita boleh kasih dia wang. Lepas tu kita beli daripada dia. Nampak tak? Kita beli daripada dia. Itu dibolehkan. Yang ni kita mesti membezakan di antara akad yang ni mengeluarkan zakat fitrah dengan akad yang dijual beli. Tapi tidak dibolehkan kita meletakkan syarat. Kalau kita meletakkan syarat, tidak sah. Kita tidak boleh meletakkan syarat. Sebab sekarang bila kita memberikan kepadanya, ini sudah menjadi miliknya dan dia boleh jual sebab dah ada miliknya. Ya. Apa ini ya? Bagaimana? Ya. Sampai iddah ni habis. Jadi kalau dia hamil, iddahnya habis bila dia melahirkan anak. Kalau dia tidak hamil, maka iddahnya 3 kali suci daripada haid. Ya. Jadi bagaimana kita baca zubat kemudian? InsyaAllah ya. Surat 101. Okey. Bab zakatul fitr. Oh, ini pun kita kat zakat fitrah juga 100 berapa? 100. Bab zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Masya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. إن غربت شمس تمام شهري تجب إلهه بيوم الفطر أداء مثل صاع خير الرسل 5 أرطال وثلث رطل بغداد قدر الصاع بالأحفان كائد 4 يدي إنسان وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد المطهر والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة الذي عليه مؤنته واستثني من يكفر مهما يكون عن قوته وخادم ومنزل ودينه وقوت من مامونته يحمل يوم عيده وليلته ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكحنا وفكح أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وذكر كل حلالا دائما وحل أتت يا علماء نصب بخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الكرام اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمر وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا ألا لذا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة وسر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نصاب كل سل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصح صحبي والحمد لله في البر والتنهي. فاتحة. بسم الله.